Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan mengajak anda semua bab 6 tingkatan 3, elektrik dan kemagnetan. Kita akan fokus pada standard kandungan 6.3 penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik. Untuk permulaan, kita akan melihat fungsi setiap komponen yang terlibat dalam sistem penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik. Sistem penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik bermula di stesen janakuasa. Stesen janakuasa akan menghasilkan arus ulang-alik dengan voltan 11 kV atau 25 kV. Seterusnya, arus ulang-alik ini akan mengalir ke stesen transformer injak naik. Di sini, voltan akan dinaikkan ke 132 kV atau 275 kV atau 500 kV dengan menggunakan transformer injak naik. Arus ulang-alik dengan voltan yang tinggi akan dialirkan melalui kabel penghantaran yang dikenali sebagai rangkaian grid nasional. Di penghujung grid ini, arus ulang-alik mengalir ke lapangan Swiss di pencawang masuk utama. Lapangan Swiss ini membolehkan tenaga elektrik dihantar ke pencawang bahagian apabila diperlukan. Lapangan Swiss ini juga digunakan untuk membolehkan stesen janakuasa dan grid yang tertentu ditutup untuk penyelenggaraan tanpa memotong bekalan elektrik. Seterusnya, arus elektrik dengan voltan yang tinggi ini akan mengalir melalui stesen transformer injak turun. Di stesen transformer injak turun ini, voltan bagi arus ulang-alik akan diturunkan secara beransur-ansur kepada nilai voltan yang diperlukan kepada pengguna mengikut keperluan mereka. Sebagai contoh, di kawasan industri ringan memerlukan 11 kV, manakala kawasan industri berat 33 kV dan kawasan pejabat, hospital atau rumah memerlukan 240 volt. Kita akan melihat kepada sistem pendawaian elektrik di rumah. Pernahkah anda melihat dua gambar ini? Pernah kan? Okey, ini adalah gambar sistem pendawaian yang terdapat di Malaysia. Sistem pendawaian di Malaysia terdapat kepada dua bahagian, iaitu yang pertama pendawaian satu fasa dan yang kedua pendawaian tiga fasa. Pendawaian satu fasa selalunya digunakan di kawasan perumahan kerana memerlukan voltan yang sangat rendah iaitu 240 volt. Satu dawai hidup membawa arus ulang-alik digunakan. Manakala pendawaian tiga fasa pula digunakan di kawasan komersial dan industri yang memerlukan nilai voltan yang tinggi iaitu 415 volt. Tiga dawai hidup membawa arus ulang-alik digunakan. Seterusnya, kita akan melihat pembekalan tenaga elektrik dan sistem pendawaian elektrik di rumah. Ini adalah contoh pembekalan elektrik dan sistem pendawaian elektrik di rumah. Sistem pendawaian elektrik di rumah terdiri daripada fuse utama, meter elektrik, unit pengguna dan kotak fuse serta dawai hidup, dawai neutral dan dawai bumi. Di kabel utama, wayar elektrik akan disambung kepada rumah yang terdiri daripada dawai hidup pada 240 volt dan dawai neutral pada 0 volt. Kotak fuse utama pula dipasangkan dengan satu suis utama. Kemudian, meter elektrik digunakan untuk menyukat jumlah tenaga elektrik yang digunakan. Di unit pengguna dan kotak fuse terdapat satu suis utama yang digunakan untuk mengawal jumlah arus yang mengalir melalui litar di dalam rumah. Di unit kotak fuse juga terdapat pemutur litar ALCB iaitu digunakan untuk memutuskan litar apabila arus berlebihan mengalir melaluinya. Yang terakhir, terdapat pemutur litar MCB iaitu digunakan untuk mengasing litar akhir ke bahagian lain peralatan elektrik seperti litar pemanas, litar alat penghawa dingin dan juga litar pencahayaan.
Selain daripada itu, dawai hidup digunakan untuk mengalihkan arus dari pencawang bahagian ke rumah. Dawai neutral pula digunakan untuk melekatkan litar dengan mengalihkan arus elektrik dari rumah kembali ke pencawang bahagian. Dan dawai bumi pula digunakan untuk mengalihkan arus elektrik yang bocor dari peralatan ke bumi. Sebagai contoh, ini adalah cara tenaga elektrik dari sesalur dihantar ke cerek elektrik. Arus ulang-alik dari sesalur pencawang bahagian dibawa oleh dawai hidup. Arus itu akan melalui fuse utama dan meter elektrik yang terletak di luar rumah. Seterusnya, arus itu akan ke switch utama, pemutus litar dan kotak fuse. Arus itu akan mengalir ke soket dan cerek elektrik apabila switch dihidupkan. Dawai neutral melengkapkan litar dengan membawa arus balik ke pencawang bahagian. Palam 3 pin dan palam 2 pin. Pernahkah anda melihat palam 2 pin dan palam 3 pin? Ini adalah palam 2 pin. Manakala ini pula ialah palam 3 pin. Tahukah anda perbezaan antara palam 3 pin dan palam 2 pin? Palam 2 pin terdiri daripada dawai neutral dan dawai hidup. Manakala palam 3 pin pula terdiri daripada dawai neutral, dawai hidup dan dawai bumi. Palam 3 pin selalunya digunakan pada peralatan elektrik seperti pengering rambut dan berus gigi elektrik. Manakala peralatan elektrik yang menggunakan palam 3 pin ialah cerek elektrik dan setrika. Sekarang, kita akan melihat dengan terperinci apa yang terdapat dalam palam 3 pin. Di dalam palam 3 pin terdapat dawai bumi, dawai neutral, dawai hidup dan juga fuse. Ketiga-tiga dawai ini mengikut warna yang telah ditetapkan dalam kod antarabangsa untuk menjamin keselamatan para pengguna. Dawai bumi yang berwarna belang kuning hijau fungsinya mengalihkan arus elektrik dari peralatan elektrik ke bumi. Dawai neutral pula berwarna biru fungsinya mengalihkan arus elektrik dari peralatan elektrik kembali ke pencawang bahagian. Manakala dawai hidup berwarna perang mengalihkan arus dari pencawang bahagian ke peralatan elektrik. Fuse pula akan melebur apabila arus yang berlebihan mengalir melaluinya untuk mengelakkan daripada peralatan elektrik rosak. Subtopik yang seterusnya ialah komponen keselamatan dalam sistem pendawaian rumah. Di dalam sistem pendawaian rumah terdapat beberapa komponen keselamatan seperti konduktor kilat. Konduktor kilat melindungi objek-objek seperti bangunan tinggi daripada panahan kilat. Switch pula memutuskan bekalan elektrik apabila tenaga elektrik tidak dikehendaki. Dawai bumi mengalihkan arus bocor terus ke bumi. Fuse pula akan melebur dan memutuskan litar apabila arus berlebihan melaluinya. MCB melindungi litar dari arus berlebihan atau litar pintas. ELCB pula memutuskan bekalan tenaga elektrik jika berlaku kebocoran arus. Sekarang kita akan membincangkan mengenai fuse. Peralatan elektrik akan menjadi berbahaya jika berlakunya kebocoran arus elektrik. Oleh itu, komponen keselamatan adalah komponen penting pada sesuatu peralatan elektrik supaya tidak membahayakan pengguna. Fuse adalah salah satu komponen keselamatan yang digunakan untuk melindungi litar. Fuse mempunyai wayar halus yang akan melebur dan memutus litar jika arus yang berlebihan mengalir melaluinya melebihi had yang ditetapkan. Terdapat dua jenis fuse iaitu fuse cartridge dan fuse wire. Fuse cartridge. Fuse cartridge apabila terbakar, keseluruhan fuse perlu diganti. Terdapat di dalam palam 3 pin pada peralatan elektrik. Nilai fuse yang biasa digunakan ialah 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere, 5 ampere, 10 ampere dan 13 ampere. Fuse yang kedua pula ialah fuse wire boleh diganti. Apabila fuse wire boleh diganti terbakar, hanya wayar fuse perlu diganti. Diletakkan di dalam kotak fuse pada sistem pendawaian elektrik di rumah. Nilai fuse yang biasa digunakan ialah 5 ampere, 10 ampere, 15 ampere dan 30 ampere.
Fuse dengan nilai yang berbeza digunakan pada peralatan elektrik yang berbeza. Sekarang kita akan belajar mengenai penentuan nilai fuse. Fuse dengan nilai yang berbeza digunakan pada peralatan elektrik yang berbeza. Fuse yang paling sesuai untuk sesuatu peralatan elektrik ialah fuse yang mempunyai nilai yang lebih tinggi sedikit daripada arus yang mengalir melalui peralatan tersebut dalam keadaan operasi normal. Contoh, wayar fuse 5 ampere membenarkan arus maksimum 5 ampere yang mengalir melaluinya. Pemilihan nilai fuse bergantung pada nilai arus maksimum yang boleh mengalir melalui litar atau peralatan elektrik. Fuse yang bakal digunakan sepatutnya mempunyai nilai yang tinggi sedikit daripada arus maksimum. Contoh, cerit yang menggunakan arus maksimum 11.34 ampere sepatutnya dipasangkan nilai fuse 12 ampere. Subtopik kita yang terakhir ialah keselamatan dalam penggunaan peralatan elektrik. Walaupun sistem pendawaian elektrik di rumah mempunyai komponen keselamatan, kita masih perlu mengambil langkah keselamatan yang sesuai semasa menggunakan tenaga elektrik. Penggunaan tenaga elektrik dengan tidak selamat akan mengakibatkan kemalangan seperti kebakaran elektrik, kejutan elektrik dan letupan. Terdapat pelbagai punca kemalangan elektrik, antaranya peralatan yang tidak selamat dan kecuaian manusia. Peralatan elektrik dengan pendawaian longgar atau haus akan menyebabkan litar pintas. Apabila litar pintas berlaku, arus yang besar akan mengalir melalui litar dan menyebabkan kebakaran pada peralatan elektrik. Berikut adalah antara langkah-langkah keselamatan yang boleh diambil semasa penggunaan tenaga elektrik. Yang pertama, tanggalkan palam dengan memegang kepala palam. Yang kedua, menggunakan fuse dengan nilai yang sesuai. Yang ketiga, menukar dawai yang terdedah dengan segera. Dan yang keempat, menggunakan juru elektrik yang bertauliah. Sekian saja untuk kali ini. Jumpa lagi.